menyatakan sebahagian daripada hal keadaan kubur. Surat 17 mana pun saya tu ya. Dan beberapa betul ya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fidarina amin. Dan beberapa tentera malaikat azab, jika ada ia daripada ahli kejahatan dan bersalahan ulama pada qadar mereka itu, maka kata qil 4 orang dan kata qil 6 orang, 3 bagi ahli iman dan 3 bagi ahli kufur. Sambungan kita daripada bab yang keempat pada menyatakan hal keadaan Malikul Maut dan juga bagaimana dia mencabut nyawa dan perihal menyatakan keadaan kubur. Jadi kitab yang kita baca inilah kitab yang ditulis oleh ulama yang masyhur pada di Nusantara kita. Jadi mazhab para ulama yang masyhur ini dia memilih sekian daripada riwayat, maka dia memasukkan dalam kitab-kitab mereka. Jadi kelebihan para ulama yang alim ni, bila dia menulis satu-satu tajuk, dia akan memilih daripada rujukan-rujukan yang dia rasa dia nak rujuklah. Adapun pengarang kitab ini, masya-Allah, ini adalah Syekh Zain Al-Abidin bin Muhammad Al-Fuqani, salah satu ulama yang masyhur, nama dia disebut, yang dikenali sebagai Tuan Minal. Tuan Minal, nama dia, gelar Tuan Minal. Jadi dia memasukkan dalam kitab di sini cerita tentang azab kubur dan juga tentang Malikul Maut, iaitu sambungan daripada bagaimana keadaan ruh itu dicabut oleh malaikat. Maka sebelum ini disebut bagaimana keadaan ruh orang mukmin itu didatangi oleh malaikat yang macam mana. Kalau ruh orang yang fasik, ruh yang kafir itu, malaikat itu datang macam mana. Jadi berdasarkan khabar riwayat dan juga dalam kitab-kitab ni sebegini, dapat kita faham sebab agama kita ini adalah agama yang sebahagian besar dia perkara gaib. Agama Islam ini adalah agama yang sebahagian besar dia perkara gaib. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalam awal surah Baqarah itu Allah Ta'ala sebut zalikal kitabu la raiba fihi. Ini Al-Quran, zalikal kitab, inilah kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, akan beri hidayat kepada orang yang bertakwa. Allah Ta'ala sambung lagi, apa ciri-ciri orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang bertakwa itu orang yang beriman dengan perkara ghaib. Jadi yang namanya mukmin, kita beriman percaya pada ghaib yang tak boleh nak dibuktikan dengan apa? Yang tak boleh nak dibuktikan dengan saintifik, tak boleh. Ada perkara yang tak boleh nak dibuktikan dengan sains, tak boleh. Wujudnya malaikat, roket atip kiri kanan, apa kajian sains nak buat? Tahu? Nak teropong tak nampak. Kan? Tak ada. Nak membuktikan alam barzakh, alam barzakh di sebelah kita, alam kubur di sebelah kita, macam mana sains nak buktikan? Tak boleh. Kalau nak tengok gali-gali, dah tak ada bondo dah, tulang pun dah tak ada dah.
Jadi macam mana kita nak kata dalam alam barzakh tu ada nikmat? Dalam hadis kata raudhatun min riyadil jannah atau hufratun min hufran niran. Kubur itu sama ada menjadi taman syurga atau lubang api neraka. Kubur tu. Jadi kalau orang tak beriman, tak ada panduan, dia tengok kubur tak ada apa-apa. Dia hanya melihat kubur itu tempat orang yang mati, lepas itu dah hancur habis. Tak jadi apa-apa, hancur habis lah. Tapi kita yang beriman, kita menerima khabaran daripada Al-Quran tentang benda-benda ghaib. Jadi orang beriman ni lain. Bahawa keyakinan kita alam kubur, alam barzakh tu ada nikmat, ada seksa. Kita juga orang beriman, kita percaya kepada malaikat. Yang tu boleh nak buktikan secara saintifik tak boleh. Tapi macam mana kita tahu? Kita beriman, kita iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman ghaib. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah. Jadi bila kita percaya kepada Rasulullah, kita percaya apa yang dibawa. Rasulullah membawa Al-Quran dan kita percaya Al-Quran kalam Allah. Jadi begitu orang mukmin ni. Maka percaya. Maka perincian daripada perkara ghaib. Ini kita katakan cabang iman. Cabang iman kan. Dia ada pokok iman. Pokok keimanan percaya kepada malaikat. Ada beberapa malaikat yang wajib kita percaya, yang wajib kita ketahui dan wajib percaya. Contohnya malaikat Raqib Atid, malaikat Al-Maut, malaikat Jibril, Mikail. Ada beberapa malaikat yang wajib kita percaya dan wajib kita tahu. Sebab apa? Sebab disebut dalam Al-Quran. Disebut dalam Al-Quran. Raqib Atid disebut dalam Al-Quran. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi dalam Al-Quran sebut tentang adanya malaikat kiraman katibin. Wa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Al-Quran sebut begitu. Ma yalfizu min qawlin, tidaklah seseorang itu melafazkan satu lafaz illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya ada raqib atid. Kata ulama bukan kanan raqib, kiri atid. Tak. Dua-dua raqib atid. Itu yang lebih sahih dia. Jadi kita ni ada malaikat raqib atid namanya. Bukan raqibnya, raqibun. Raqibun atidun. Ba. Jadi kita ada malaikat raqib atid. Jadi bukan kanan raqib, kiri atid, tak. Dua-dua ni raqib atid. Kanan pun raqib atid, kiri pun raqib atid. Jadi raqib atid itu adalah sifat malaikat tu. Nama dia wallah alam apa nama dia. Disebut kiraman katibin. Dua-dua kiraman katibin. Dan dua dia ini nama dia raqibun atid, raqib atid. Raqib atid itu sifat dia. Raqib bermaksud malaikat yang begitu mengawasi. Raqib ni mengawasi. Dalam bahasa Arab kalau ada pengawas perperikasaan nama dia raqib. Dalam dewan perperikasaan ada pengawas. Dalam bahasa Arab sebut raqib. Jadi malaikat ni raqib, pengawas, mengawasi. Jadi sifat dia sentiasa mengawasi kita. Dia tak ada lolap dah. Agak-agak tadi dia ambil salah, tak nampak malaikat Memang tahu? Kalau lolap dah dia, tak ada. Tak kau beli air ke apa dia. Tak ada. Sebab sifat dia raqibun. Raqib ni sentiasa mengawasi kita. Tak kalau tahu. Atidun bermaksud bersedia. Atidun bersedia. Sifat malaikat ni kiri kanan. Kanan pun raqib, kiri pun raqib. Bermaksud yang kanan pun mengawasi kebaikan kita. Yang kiri sentiasa mengawasi kejahatan kita. Atid bermaksud bersedia untuk menulis. Tak ada hilang pen. Dia tengok, mana pen kita yo. Ambil dah nama orang korban dah. Allah, pen tak bawa pula.
Ingatnya, saya ingat dulu. Habis WhatsApp. WhatsApp ingat dah. Mana? Apalah pen tak siap lah. Tak sampai dah dia kata. Jadi tak bersedia kan. Tidak begitu malaikat. Malaikat ini sifatnya atidun, bersedia. Keluar lafaz ya, tahu catat. Kita melakukan. Itu contoh di antara malaikat yang wajib kita percaya. Muka nakir dan sebagainya, ada beberapa malaikat. Kemudian ada malaikat yang tidak dimasukkan dalam perkara pokok iman. Makna tak sampai gugur iman kita kalau tak percaya. Ataupun kita kata macam roket atid ni, kita tak nak tolak. Tak boleh tolak sebab disebut dalam Al-Quran. Ada lagi tambahan-tambahan malaikat yang lain, mungkin datang daripada hadis. Itu terkadang ulama tidak letakkan sebagai pokok akidah lah, sebagai tambahan. Sebagai contoh, cerita bagaimana keadaan malaikat tu mengambil nyawa, kan? Itu tambahan-tambahan cerita. Yang kita tahu yang mengambil nyawa malaikat maut. Tu dia. Malaikat maut. Nama dia Israel, kan? Israel, kan? Itu nama dia malaikat maut. Itu disebut. Yang cerita di sini tambahan bagaimana keadaan seseorang itu meninggal dunia, maka sebelum disebut bagaimana keadaan rupa malaikat tersebut. Ini diceritakan dalam hadis-hadis. Jadi ini perkara ghaib lah, perkara ghaib yang kita ketahui. Maka mana yang baik, maka malaikat itu datang dalam keadaan yang cantik dan elok. Masya-Allah. Jadi seorang yang soleh, seorang yang taat, maka dia didatangi malaikat maut itu datang dengan rupa yang elok. Jadi beruntung kita melakukan taat. Buat kebaikan, buat taat. Dan itu juga petanda sebenarnya. Petanda. Mana petanda kita ini di akhirat nanti, orang yang elok, orang yang tak elok, kita dah dapat tahu daripada awal-awal kematian tu dah tahu dah. Dia tahu dah. Bahkan ada hadis Nabi SAW menyebut sekiranya orang yang baik, sebelum nyawa kita dicabut, diperlihatkan tempat syurga gitu. Mana awal-awal kita dah diberikan kabar gembira. Bahkan lebih daripada itu, bukan sekadar kita malaikat maut, sekarang ini pun kita dah dapat tahu. Apa tanda? Tanda kita baik-baiklah. Tanda kita baik-baiklah. Tanda keadaan kita akhirat tu baik, kita baik-baik. Itu bertanda lah. Sebab tu bila kita berada dalam keadaan baik, banyak-banyak syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanda kebaikan kita di akhirat. Samalah ketika mana kita buat dosa kan, buat salah ya. Ini awal-awal petanda tak baik bagi kita. Petanda tak baik. Kita melakukan maksiat pada Allah Taala, kita melakukan tak baik pada manusia. Ini petanda tak baik. Tapi ada peluang untuk kita berubah. Tapi kita dah tahu dah. Dengan arti kata lain, kok mati kita dalam keadaan begini, tak selamat tak kan? Tak selamat lah. Semayang ke mana, ke mana khusyuk, ke mana maksiat, pelbagai. Di situ kita dah tahu tanda kita. Kok mati sekarang macam mana kan? Banyak tak baik. Tentu ya. Jadi perlu kita membaiki diri kita. Jadi kalau kita sentiasa dalam taat, inilah petanda awal bagi kita sebenarnya. Banyak istighfar, banyak solawat, buat baik dengan orang, kita minta maaf kepada orang. Orang yang kita zalimi, kita dah pulangkan hak dia. Ini petanda yang baik. Petanda awal yang baiklah kita kata. Kemudian petanda yang sedikit awal, kita nak mati. Maka ini petanda awal lah nak mati.
Jadi maksud disebut bahawa sekiranya orang tu orang yang baik, maka datang malaikat maut dengan keadaan rupa yang elok. Begitu juga sekiranya orang itu dalam keadaan tidak baik, maka malaikat maut datang keadaan menggerunkan. Dan disebut juga di sini bahawa keadaan keluar ruh itu begitu susah, maka malaikat maut mencabutnya dengan kasar. Disebut sini ya. Mana kita sebut macam tu. Disebut ini, maka di bahasa lama kita di hello. Kalau yang baik maka dibawa kain kapan daripada syurga. Betul, ulama kata kain kapan kita ada dua. Satu kain kapan badan kita yang kita boleh kat bahaw, ataupun kapan akhirat kematian, entah mana boleh itu kain kapan badan kita. Satu lagi kapan ruh kita disebut itu. Ruh kita juga dikapan. Dibawa kain daripada syurga. Maka didatangkan dengan malaikat rupa yang baik, dan ruh itu keluar dengan mudah. Tetapi kalau tidak baik, maka akan dicabut dengan keras. Mana disebut dirontak dengan koreh lah. Mana kematian kita itu tidak dimuliakan oleh malaikat maut. Malaikat maut tidak memuliakan kita. Bermaksud dia mencabut nyawa kita dengan kemarahan, dengan bongih. Malaikat maut cabut nyawa kita dengan bongih. Jadi pilih tak tahu. Kau percaya, kita kata. Kau tak percaya, itu yang kita belasah kalau dunia dah kata. Tak takut ke mati besok? Dan kuat badan. Tungkai Ali, tiap hari makan, tak takut dah kata-kata. Jadi tak, iman kita lemah, maka kita tak takut dah benda-benda gaib macam tu kan. Jadi kalau iman kita kuat, maka kita akan menggeruni benda-benda yang gaib ni. Kita rasa gerun benda yang gaib. Iman kita tak kuat. Kalau iman kita kuat, kita akan gerun tentang kematian, kita akan gurun tentang kisah kubur, kita akan rasa gurun kisah mahsyar, kita akan rasa gurun tentang neraka. Sekarang kita tak gurun. Sedangkan Nabi kata ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Takutkanlah api neraka itu walaupun sekadar engkau bersedekah separuh tamar. Pada klik bacaan malaikat azab dan beberapa tentera. Kemudian disebut dan beberapa tentera malaikat azab datang, beberapa pasukan dia. Itu pasukan malaikat azab. Sekiranya yang meninggal dunia itu orang ahli maksiat, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat azab itu bersama dengan tentera-tentera dia. Macam kita lah, kalau orang tu buat salah, polis tu datang seorang je, seorang datang, ataupun datang uniform pun tak pakai, datang, cik, saya nak tangkap cik ni. Jadi kita pun cik baik tak pakai uniform, kan? Jadi orang tak perasan. Dah datang nak tangkap tapi tak pakai uniform, logo itu, logo orang tak perasan, kan? Kok seorang, sebik seorang naik motor datang. Kok seterak datang, orang macam ni lah, kan? Satu terak datang nak nangkap. Lagi ramai lagi lagi mana lagi ramai lagi nampak penghinaan. Itu maksud dia. Kalau kita dalam keadaan hina, lagi ramai yang menangkap, itu menggambarkan bertambah kehinaan. Kalau kita dimuliakan, lagi ramai yang datang, itu juga menambah kemuliaan. Kita dimuliakan oleh seorang, tak sama kita dimuliakan oleh 10 orang.
10 orang datang jemput makan kenduri. Tak apa. Daripada ayah, homat sampai anak datang. Apa ramai datang? Nak ngajak kenduri lah. Semua keluarga datang. Oi, kok macam tu kita batalkan program semua. Kono pari ni, apalah? Semua datang ngajak. Maknanya kita dimuliakanlah. Lagi ramai yang datang menjemput dengan tujuan mulia, bertambah kita mulia. Begitu juga penghinaan. Lagi ramai datang menangkap, lagi kita terhina kan. Bukan seorang datang nangkap, satu terak datang nangkap seorang kan. Tapi dia tak menggambarkan penghinaan. Maka disebut di sini bahawasanya beberapa tentera malaikat azab. Jadi malaikat azab nak datang, cukup seorang pun tak dapat, kita nak lari dah. Cukup seorang dia datang, tak dapat, kita nak lari dah. Tetapi didatangkan bukan seorang tentera. Bukanlah dia tak dapat nak cakup kita, tak. Menggambarkan kehinaan. Tiba ada datang tukang menangkap tu ramai. Maka disebut tentera, beberapa tentera malaikat azab. Jika ada ia daripada ahli kejahatan. Kemudian bersalahan ulama pada qadar mereka itu. Maka kata qil 4 orang, datangnya 4 orang, dan kata qil 6 orang. 3 bagi ahli iman dan 3 bagi ahli kufur. Ada 3 orang, ahli iman 3 orang menangkap ahli untuk mencabut nyawa ahli iman 3 orang, untuk mencabut nyawa ahli kufur ber-3 orang. Telah menyebut akan dia oleh Jamal, mungkin sebut ni, oleh Jamalun, Jim Mim Lam, dalam hasyiahnya. Hasyiah ni maksud kitab dia. Seorang ulama nama dia Jamal. Dalam hasyiahnya, dalam penulisannya atas tafsir, telah berkata oleh Imam Sayuti. Ada tulisan kitab tu, dia mengatakan telah berkata Imam Sayuti rahimahullah. Masya-Allah, Imam Sayuti ini seorang ulama yang besar, ulama yang hebat. Katanya telah berkata oleh Sayuti, Al-Imam As-Sayuti. Saya selama-lama duduk Mosi, 10 tahun duduk Mosi. Sogan nak ngabah 10 tahun. Nak belajar 10 tahun. 10 tahun ni. Memang 10 tahun. Pari tahun 90, balik tahun 2000. Tak 10 tahun. Tak ada nak sogan dah, nak pension dah. Pari tahun 90, balik tahun 2000. 10 tahun dah. Nak ngabarkan 10 tahun duduk Mosi. Sekali saya pernah pergi makam Imam Suyuti, dan sekali itu pernah masuk dalam makam dia. Lepas tu tak dapat. Pari tapi tak dapat masuk. Sebab makam Imam Suyuti ada seorang Arab pegang. Dia sebelah makam tu je. Mana nasib lah. Kalau pagi tu ada sana pergi bawab penjaga-penjaga tu pergi bawab. Ataupun khadam lah. Kalau ada jumpa pakcik tu, dapat lah. Dia buka lah. Tapi kalau pagi yang dia keluar berkojo, tak dapat. Kalau tak dapat, tang luar lah. Makam Imam Suyuti. Jadi lama-lama tu, banyak kali pagi tak dapat. Sekali dia pernah pagi, kebetulan ada, masuk ke dalam makam Imam Suyuti. Makam dia kat Mosi. Jalan nak pergi ke makam Imam Syafi'i. Jalan nak pergi makam Imam Syafi'i, dalam tu makam Imam Syafi'i, di luar tu ada makam Imam Sayuti rahimahullah. Ulama besar, ulama besar. Maka katanya telah berkata oleh Imam Sayuti dalam Syifa'us Sudur, dalam kitab dia. Apa dia kata? Telah mengeluarkan oleh Ibnu Abid Dunya. Maksudnya telah meriwayatkan oleh seorang bernama Ibnu Abid Dunya, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi di antara ulama yang paling teliti dalam ilmu.
telah mengeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya daripada Ibrahim An-Nakha'i, telah berkata ia, telah sampailah akan kami bahawasanya, ini riwayat cerita, telah sampailah kepada kami bahawasanya orang mukmin itu dihadapkan akan dia pada ketika hendak matinya dengan bau-bauan. Siapa yang sebut? Al-Imam Suyuti rahimahullah. Insya-Allah hebat Imam Suyuti ni. Imam Suyuti di antara ulama dalam mazhab Syafi'i gitu. Dalam mazhab Syafi'i dia ada ulama-ulama, ada yang besar-besar. Imam Al-Ghazali, Imam Ramli dan sebagainya. Imam Suyuti salah seorang ulama yang besar dalam mazhab Syafi'i gitu. Banyak jasa dia. Dan buat Suyuti ni di antara keilmuan dia adalah ilmu hadis. Hebat dia dalam ilmu hadis Imam Suyuti ni. Diriwayatkan dia tak salah menghafal 600,000 hadis ya. Masya-Allah dia kata. Tak dapat kita nak jumpa dah orang macam tu. Dan dia salah seorang orang yang pakar hadis. Sehingga dapat mengetahui manakah hadis dhaif, mana hadis palsu. Suatu ilmu yang cukup, kita kata bukan bahaya, ilmu yang cukup bahayalah. Mana orang yang betul-betul alim sahaja yang layak untuk menentukan hadis tu dhaif ataupun palsu. Itu kerja yang cukup amanah yang cukup besar lah. Sebab besar salah dia. Kalau hadis tu hadis dhaif, maka dikatakan palsu. Hadis palsu dikatakan dhaif. Bahaya sebab hadis palsu dengan hadis dhaif itu tak sama dengan hadis dhaif dengan hadis hasan, hadis sahih. Tak sama sebab kalau seorang ulama itu tersalah menghukum di antara hadis hasan dengan hadis dhaif, hadis hasan disebut dhaif, hadis dhaif disebut hasan, itu masih lagi hadis. Tetapi kalau ulama itu cuba meletakkan hadis di antara dhaif dengan maudhu', dengan palsu, itu cukup bahaya. Sebab dia berani, kalau satu hadis dhaif dihukum palsu, dia berani menafikan itu hadis Nabi SAW. Dia bertanggungjawab dengan kata-katanya. Besar tanggungjawab dia. Ditakuti terbukti hadis itu hadis Nabi SAW. Tapi peringkat dhaif, tapi dia mengatakan maudhu'. Maudhu' ni palsu. Begitu juga hadis yang palsu disebut dhaif dan sebagainya. Maka dia antara ulama yang hebat dalam menentukan dhaif dan maudhu' ini ialah Imam Suyuti rahimahullah. Sehingga disebut keilmuan ataupun kesalihan dia ataupun kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut Imam Suyuti di antara ulama yang paling sering bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam manaman wa yaqazatan. Imam Suyuti rahimahullah disebut itu ulama yang sering bertemu dengan Nabi manaman wa yaqazatan. Sering bertemu dengan Nabi dalam mimpi dan jaga. Dalam cakap jago. Itu dalam bab dia lah. Kalau kita nak bahas masalah orang-orang soleh bertemu dengan Nabi dalam keadaan dia jago. Adapun bertemu dengan Nabi dalam keadaan mimpi, itu ramai sekali. Dan Imam Suyuti ni ulama yang sering bertemu dengan Nabi yaqazatan wa manaman, secara jago dan secara mimpi. Dan sentiasa Imam Suyuti membentangkan hadis dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini datang daripada-Mu ya Rasulullah? Apa yang jadi ulama menceritakan perihal tentang keilmuan Imam Suyuti rahimahullah. Imam Suyuti juga menulis kitab tafsir. Di antara tafsir Jalalain Imam Suyuti. Imam Suyuti juga menulis tentang usul fiqh ataupun qawaidul fiqh dan yang lain-lain lah kata-kata. Maka dia seorang yang teliti dalam ilmu dia.
Maka kata Imam Syafi'i, Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab dia, riwayat daripada Ibnu Abi Dunya daripada Ibrahim Nakhai telah berkata, ia telah sampai akan kami, Imam Suyuti kata riwayat kepada kami, bahwasanya orang mukmin itu, orang mukmin dihadapkan akan dia pada ketika hendak matinya dengan bau-bauan. Inilah bau-bauan yang paling bernilai. Inilah bau-bauan yang menggembirakan kita. Kalau setakat dapat minyak atar daripada Mekah tu, ialah sedap jugalah. Tapi belum tentu lagi kan. Pakai minyak wangi tapi kelain poya kau. Poya masih belum kegembiraan yang sebenar lah kita kata. Kita ada minyak wangi, minyak atar, tapi masih lagi buat maksiat. Itu kita kata wangian yang belum menggembirakan kita, sekadar bau wangi lah. Tetapi kalau saat kematian terbau wangi, layaklah kita bergembira. Kita kata, bergembiralah. Wa abshiru, layaklah kita bergembira. Inilah kegembiraan yang hakiki, kita kata. Siapa riwayat? Riwayat Imam Suyuti rahimahullah. Bagaimana sekiranya orang mukmin itu, maka dihadapkan akan dia pada ketika hendak matinya dengan bau-bauan. Wangi-wangian maksud dia, masya-Allah kita kata. Tapi yang kita dekat luar ni, kita bakar juga wangian kan. Sebenarnya sunat bakar bukhur, bukan sunat bakar komoyan. Makin-makin komoyan bakar orang. Apalah komoyan bakar orang. Tak tahulah, agak bahan wangian tak ada makin ni Kalau tak komoyan kan. Komoyan ni nak bagi makan jin. Asap Tak tahulah kalau orang suka agak komoyan tu wangi Dia sebenar dia sunat kita bakar wangi-wangian. Kalau jenazah tu. Sekarang ni dah ada jual dah bukhur-bukhur ni kan. Tadi tu kat Shopee tu. Bukhur, adalah gaharu lah apa. Boleh lah tu, tak payah lagi bagi kemoyan dah. Ini jangan nonyang saya bagi kemoyan ni. Kan? Kita bakar. Kan? Ada yang wangi gaharu nak kemoyan ni. Tujuannya wangi-wangian. Untuk sunat kita berwangi-wangian. Apa tadi kalau jenazah tu dah hampir sehari ada bau kan. Jadi yang dekat yang dunia ni pun kita bakarlah wangi-wangian. Tapi ketika nak meninggal dunia, ada wangian yang lain dibawa datang. Itu yang disebut. Maka dihadapkan akan dia pada ketika hendak matinya dengan bau-bauan daripada bau-bauan syurga. Sebelum nak meninggal, jadi dah ada bau juga dibakar pula adik cucu ni. Ni bukhur tang mana ni, lain pahit mana nak bau saya tengok, patutlah 10 rial ni bukhur. Boli yang 100 rial tu kan. Jadi kalau nak hadiahkan bukhur dekat pondok Raudah, boli yang bukhur 200. Jangan pergi Mekah nampak pondok bakar bukhur, dia pun nak hadiahkan bukhur. Bukhur 5 rial di boli pahit nek moyang tu. Tak ada saya bakar. Letak tu ramai orang bagi tengok pondok bakar bukhur, aku nak bagi bukhur. Bukhur yang 10 rial tu tak terbakar. Yang 80 rial pun betul-betul wangi kan. Tujuan untuk wangi-wangilah. Ada tak wangi, pahit pula bau tak payahlah bakar lah, kan. Belum tentu orang perempuan suka lah tu kan. Kadang orang tak suka pula dah. Kalau tak suka tak payah bakar dah. Kalau tak suka tak payah bakar. Bau tak suka tak payah bakar. Macam pakai minyak wangi lah. Laki ni berialah boli. Perempuan busuk dah. Rugi sisi boli. Tak payah boli lah. Pakai bodak apa pakai? Bodak apa? Ada jenis perempuan dia tak ramah wangi. Dia tak ramah dah. Habis ni mahal beli tak ramah dia. Tak ramah tak payah pakai dah. Dia tak ramah, ada ramah bau paluh
Jadi mana yang wangi belilah. Untuk wangian kan. Sunat wangian. Tetapi yang satu lagi wangian, itu wangian yang datang daripada syurga. Tak dapatlah kita nak bayangkan. Mesti terlebih wangi kan. Sebab syurga itu nikmat yang tak ada kat dunia ni kan. Tak ada kat dunia. Alam barzah pun dah mula dah. Alam barzah, setiap yang ada di alam barzah tak ada dekat dunia. Cuma ada makanan, minuman, bau-bauan. Dalam alam barzah tu tak ada satu nikmat kalau alam barzah yang sama dekat dunia ni, tak ada. Sebab alam barzah tu taman syurga, raudhatun min riyadil jannah, bukan taman daripada bahau, tak ada. Taman daripada kita, tak ada. Raudhatun min riyadil jannah, taman syurga. Jadi dalam alam barzah sahaja nikmat dia dah luar biasa dah. Sebab tu ada kisah bagaimana orang yang dihidupkan oleh Allah Ta'ala, daripada ada kisah orang yang dihidupkan dalam kubur, dihidupkan. Jadi diberi pilihan sama ada nak hidup balik atau masuk dalam kubur balik. Masuk dalam kubur balik. Sebab apa? Begitu indah kehidupan dalam alam kubur ini berbanding dunia. Jadi sekiranya seorang itu dalam keadaan yang baik, maka ketika nak meninggal dunia itu dah didatangkan, dihadapkan dengan bau-bauan yang wangi daripada syurga. Datang bau-bauan lu. Roh belum keluar lagi dah. Masya Allah. Datang bau-bauan. Itu yang agak mati tersenyum mereka. Dah tersenyum matuk kau dah. Bau wangi kan. Dia kata didatangkan bau-bauan syurga. Kemudian maka diambil akan rohnya. Baru diambil rohnya. Bawa datang bau-bauan lu. Mana sebelum roh dia keluar, dia dah disambut dengan bau-bauan dah. Bukan sambut roh dulu. Datang bau-bauan. Kan itu? Didatangkan bau-bauan, maka mana selepas itu maka diambillah rohnya. Maka rohnya diambil, mana diraikan, dimuliakan, disambut. Masya Allah ya. Sebenarnya orang mukmin ini meninggal dunia dia, mana kedatangan dia ke alam barzah disambut. Sebagaimana manusia datang ke dunia disambut. Disambut oleh ayah. Kok boleh semua ada. Ketika mana lahir kan, atuk ada, wan ada, semua boleh. Mana kalau seorang wanita yang melahirkan anak, kalau dia ada keluarga yang ramai, rasakan semua nak menyambut dia kan. Semua nak menyambut dia. Bukan nak menyambut, meraihkan kelahiran tu. Ya nyambut bidan dalam tu lah. Tak ada semua nak menyambut tu. Jadi kalau gambar orang dulu beranak kat rumah, adalah bila datang luar ni ramai ni nak menyambut cucu pertama kan. Apa tu? Meraihkan kedatangan. Meraihkan kedatangan ke dunia. Sebab apa? Sebab kita nak bergembira, meraihkan, kita nak memuliakan anak yang baru dilahir tadi kan. Kita nak menyambut zuriat kita kan. Kita muliakan dia. Ni semua keluarga bahagia ni. Kalau tak bahagia, semua datang. Ramai semua balik ni. Yalah, akak kau nak bersalin. Semua pakai ambil cuti. Dah tu. Kita ambil cuti bila meninggal ya. Dah suruh mati tak? Suruh mati. Semua nak cuti ya. Meninggal ya. Suruh mati. Putus state banyak. Dapat cuti. Kalau akak lahir, tak dapat cuti dah. Kena ambil MC. Kena ambil apa? CRK kan. Rugi gaji. Tak kuasa dah. Akak kau nak lahir tak nak balik kau? Sayang cuti tak ada orang. Tak terai dah. Kalau tekat akak anak lahir, tunggulah Sabtu esok datang. Contoh kan. Tapi kalau meninggal, tu tak. Dapat cuti free. Cuti kematian 2 hari. 3 hari kan. Ni mana keluarga bahagia. Keluarga bahagia kan. Akak nak lahir anak pun ambil cuti. Kan? Mana sambut.
Sebab apa? Nak memuliakan yang nak lahir tadi kan. Sebab apa? Sebab yang menanti ni keluarga yang mulia. Keluarga yang mulia, hebat. Jadi begitu juga orang mukmin, orang yang soleh ini bila meninggal dunia, maka disambut juga. Yang anak itu lahir, dia mulia secara fitrah. Anak yang lahir, dia mulia secara fitrah. Adapun orang mukmin yang meninggal dunia, keluarnya daripada dunia ke akhirat itu kemuliaan taklif nama dia. Kemuliaan taklifi. Adapun bayi yang lahir daripada alam apa? Alam paud, daripada alam barzakh sanun, arwah sanun ke dunia, kemuliaan ni kemuliaan fitrah. Dia baik, dia tak ada dosa, tak ada apa. Kemuliaan fitrah. Mulia dia, mulia fitrah. Sebaliknya orang mukmin yang keluar dunia ke akhirat, kemuliaan taklif nama dia. Mana lebih mulia? Kemuliaan fitrah dengan kemuliaan taklif. Lebih besar kemuliaan taklif daripada kemuliaan fitrah. Dengan arti kata lain, dengan kepahaman yang mudah, di akhirat nanti, di antara kanak-kanak yang mati kecil masuk syurga. Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dengan fitrah. Ketika manakah dia ambil kira? Ketika dia mukallaf. Ketika mana mukallaf? Ketika aqilun balighun, akil baligh. Dah balik cukup umur dia, masa tu dia akil baligh. Kalau dia meninggal belum akil baligh, dia meninggal umur 5 tahun, meninggal umur 6 tahun. Anak-anak tadi. Dah meninggal dia masuk syurga. Dan yang seorang lagi meninggal dewasa. Di akhirat nanti siapa lebih mulia? Di antara dua ni. Kanak-kanak yang mati kecil masuk syurga, orang mukmin dengan amalnya masuk syurga. Maka lebih mulia yang orang mukmin yang beramal tadi, sebab dia dimuliakan dengan amalnya. Dia ada solat, dia ada haji, dia ada umrah, dia ada sedekah, dia ada baca Quran dan sebagainya. Kanak-kanak tadi, dia cuma tak ada dosa, tak ada pahala. Malah kata, lebih mulia orang mukmin yang banyak amal. Apa maksud dia? Maksud kata, lebih mulia berbanding bayi yang lahir tadi, bermaksud kita diraikan lebih lagi. Berbanding kita meraihkan bayi yang dilahirkan. Bayi yang dilahirkan kita mulialah. Kita muliakan sebab bayi lah. Seronok kita. Sebab dia fitrah, tak ada dosa. Kita mengasihi dia. Begitu juga mukmin, yang baik amalnya, meninggal dunia, ini lebih mulia daripada bayi. Dengan arti kata, kedatangan kita ke alam barzakh disambut dengan gembira. Diraikan. Yang menghibur itu siapa? Yang menghibur itu malaikat. Malaikat ni banyak mana? Malaikat ni ramai. Malam Lailatul Qadar, ramainya yang turun ke bumi ni, tak semua tu dah. Ramainya lebih banyak daripada pasir di pantai. Disebut itu. Ramai malaikat banyak. Jadi bila kita dimuliakan, bukan calang-calang kita dimuliakan. Begitu juga kalau kita hina, bukan calang-calang kehinaan kita. Mana kalau kita hina sungguh-sungguh. Bila kita mulia sungguh-sungguh. Bermaksud yang nama dia akhirat, tak ada sederhana-sederhana, tak ada. Sama ada melampau azab, melampau nikmat. Jadi kalau kita orang yang baik, layak pada kebaikan, bila ruh kita keluar, bila kita dimuliakan sungguh-sungguh. Dimuliakan sungguh-sungguh. Kita disambut sungguh-sungguh, dimuliakan. Kenapa begitu? Sebab bila Allah Ta'ala muliakan kita, Allah Ta'ala muliakan sungguh-sungguh. Sebab tidaklah malaikat itu datang memuliakan kita kecuali arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala nak memuliakan kita sebenarnya. Jadi bila Allah Ta'ala ingin memuliakan kita,
maka datang kemuliaan daripada malaikat. Jadi yang nama di akhirat, bila Allah Ta'ala ingin menunjukkan kebaikan, maka yang nama kebaikan akhirat itu tidak ada sedikit. Tidak ada nama ada sedikit kebaikan akhirat. Oh, Masya Allah. Dan mungkin saja kita rasa apa? Kita rasa malu, kita rasa segan. Kenapa? Bila kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita menyesal apa? Kita menyesal bahawa kita tidak memuliakan Allah di dunia sebagaimana Allah Ta'ala muliakan kita di akhirat. Macam kita orang datang ke rumah lah. Orang datang ke rumah, hidang-hidang, dia bang, kau kodok dah lah. Dia kata, itu kau dandal lah tu. Sikit lebar lah kata tu. Jauh besan datang tu. Tak boleh macam mana. Sikit lebar. Kita mana? Sekali kita pergi rumah dia, macam-macam dia bawa dia. Nasi Arab, nasi tak Arab. Oh, macam-macam dia jamu kita. Agak terasa macam mana? Allah, sagan ni pula. Mana kata? Dia membalas lah tu. Dia balas lah. Kita pernah, dia datang rumah kita, dia pernah kita jamu dia. Tetapi bila kita pergi rumah dia, dia balas jamuan kita 10 kali ganda. 10 kali ganda dia. Jadi apa? Allah menyesal betul. Apa menyesal? Kok tahu macam ni tu berio kita masak daging apa? Ayam donak ke apa semua. Bukan tak mampu. Kita tak sangka lah dia balas macam tu. Kita kata, baik betul besan ni ke sana lah. Yang tak ada kata, kita pun nak balas. Kok ada peluang kita balas. Di akhirat tak ada peluang lah kita nak tunjukkan kebaikan pada Allah. Di akhirat tak ada peluang. Sebab di akhirat itu satu hala sahaja. Apa maksud satu hala? Semua kebaikan daripada Allah kepada kita. Kepada Allah. Jadi kita berasa tekilan lah. Tekilan, kita berkiu-kiu untuk mengorbankan masa kita. Kita berkiu-kiu untuk mengorbankan harta kita. Kita berkiu-kiu untuk mengorbankan masa kita di dunia pula. Sekarang lah kita berkiu kan. Berkiu sikit je lah, sikit kita berkiu. Sebab kita tak nampak bagaimana cara Allah Ta'ala memuliakan kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuliakan kita bersangatan di akhirat nantinya. Ini cerita ni begitu menceritakan. Bagaimana dia datangkan bau-bauan, maka diambil akan ruhnya, maka dijadikan ruhnya dalam kain sutra syurga. Maksudnya dibalut ruhnya, dibalut dengan kain sutra syurga. Itu maksud kita kata dikapankan, ruh dikapankan dengan sutra syurga. Kemuliaan, lambang kemuliaan. Mana itu lambang kemuliaan daripada Allah. Allah ingin memuliakan kita, maka dibawa kain sutra daripada syurga. Kita orang lelaki dah boleh pakai sutra dah. Daripada syurga. Satu nikmat, bukan sekadar nikmat kain sutra itu. Nikmat kita sedang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Itu melebihi daripada pemberian sutra syurga itu. Sebab itu di akhirat nikmat redha Allah Ta'ala itu lebih besar daripada syurga itu. Nikmat redha Allah lebih besar daripada syurga itu. Kalau kita faham. Kalau kita faham. Macam kita pergi rumah orang lah. Pergi rumah orang. Nak pergi Minang contoh. Nak pergi Minang. Tuan rumah menerima kita dengan senyum yang lebar. Senyum, nampak orang tu suka dengan peminangan kita tadi, diterima dan sebagainya. Oh, air sirap tu naik yang sedap lah. Sedap betul hari ni lah, kata. Bukan air sedap, tapi keredaan tuan rumah tu menyebabkan kita gembira yang amat sangat. Kata, inilah air sirap yang paling sedap saya minum. Tak pernah. Sebenarnya bukan nikmat. Air sirap tu, nikmat keredaan tuan rumah, keterbukaan tuan rumah, kemuliaan tuan rumah tu kita rasa. Termasuk keredaan seseorang tu lebih nikmat tuan ada. Oh, sedap betul keredaan. Tapi cuba orang tu tak terima. Tak ada. Air sedap, teh tarik kau pun tu sedap dah. Teh tarik memang sedap tu baik kan.
Oh, inilah teh tarik paling tak sadap teh gaso. Sebab tuan rumah tak terima minang kan. Bagi teh tarik memang sadap dah. Sah tak sadap kan. Mana kan. Jadi akhirat itu ada satunya nikmat kita merasai redha Tuhan. Keredaan Tuhan satu nikmat. Jadi begitulah ya. Kita akan rasa nikmat bila kita meninggal dunia, didatangkan bau-bauan, didatangkan kapan daripada syurga, selain daripada kemuliaan kain yang mahal tu, kita dapat tahu satu nikmat yang lebih kita sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang nama dia kemuliaan Allah akan berganda selama-lamanya. Maka didatangkan kain sutera syurga, kemudian dipercikkan akan dia dengan makan bau. Dipercik ke mana, diarahkanlah. Kalau bukhur tu dia dipercikkan bau-bau tu, mungkin air ke, wallahu alam, dipercikkan akan dia dengan diberikan bau-bauan itu dan dibungkus akan dia. Di kapal dipocik-pocik kat kain tu lah. Diwangikan, ya. Masya-Allah. Dibungkuskan akan dia dalam raihan. Raihan ni minyak wangi lah. Wangian, raihan tu wangian juga. Ya. Dan dibungkus akan dengan raihan, sejenis wangian nama raihan. Kemudian dinaik akan dia oleh malaikat rahmat ke langit, dibawa, masya-Allah. Ruh tadi dikapankan, diwangikan, dibawa dengan penuh kemuliaan. Masya-Allah, kita adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh malaikat. Kita bukan macam malaikat. Malaikat lebih hebat daripada kita. Tapi manusia ni satu makhluk yang Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala cinta. Sebab apa? Sebab kita nak taat tidak semudah malaikat. Kita taat kepada Allah melalui proses pengorbanan demi pengorbanan. Kita taat kepada Allah melalui proses mujahadah, berjuang untuk taat. Ada melalui proses perjuangan, tak macam malaikat. Malaikat ni taat begitu saja tanpa ada halangan, percubaan. Kita nak taat, datang mengantuklah, datang malihlah, datang sekian banyak, kita pun taat jugalah, sembahyang juga. Itu nilai kita ni yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka dimuliakan oleh malaikat itu, dinaikkan akan dia oleh malaikat rahmat ke langit. Dan tersebut dalam hadis pula bahawasanya turun malaikat atas mayat itu oleh 4 orang daripada malaikat. Jadi waktu macam-macam banyak. Sekedar riwayat. Dan turun malaikat atas mayat itu oleh 4 orang daripada malaikat. Satu malaikat menghelo akan ruhnya. Menghelo ni menarik lah, bahasa Melayu menghelo kan. Jadi hampir orang malaikat tadi, seorang tukang tarik ruh dia keluar. Satu malaikat menghelo, menarik akan ruhnya daripada pihak hadapannya yang kanan. Dan satu malaikat menghelo, menarik akan ia daripada hadapannya yang kiri. Masuk kiri kanan ni. Kalau gambaran riwayat ini, maksud malaikat ada kiri kanan. Di kepala, ada ruh keluar daripada kepala kan. Keluar daripada kepala. Sebagaimana kisah ruh masuk daripada kepala. Ruh Nabi Adam AS masuk daripada kepala. Benda yang pertama hidup mata. Kan? Lepas tu hidung bersin. Lepas tu kat tokak rasa dahaga sebagainya. Sampai dekat separuh pinggang nak bangkar Nabi Adam. Lalu Allah Ta'ala sebut khuliqal insanu min ajal. Dia kata, manusia ini dijadikan sifatnya tergesa-gesa. Sebab kisah tu ruh baru nak sampai ke pinggang, boleh sampai kaki dah nak bangun dah. Tunggulah sampai kaki tu. Jadi Allah Ta'ala menyatakan sifat manusia itu tergesa-gesa. Di situ sebagai dalil ruh masuk daripada kepala kan. Sampai ke pinggang nak bongkar dia. Jadi begitu juga bila ruh itu keluar. Dia keluar ikut kepala balik. Itu yang berdasarkan hadis yang menyebut apa? Pintu taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala selagi ruh belum sampai ke ghargharah. Kata itu. Taubat kita diterima oleh Allah selagi mana nyawa tidak sampai ghargharah. Ghargharah ni apa? Ghargharah ni leher nah.
halkum. Jadi bermaksud kalau roh tu masih naik ke lutut, boleh lagi. Astaghfirullah, astagfirullah. Tu rasa kaki atuk dah sujud. Dah sujud dah tu, dah naik dah tu. Kan, tapi boleh istighfar, astagfirullah. Saya rasa power pula. Tadi panis dah tu dah sujud, dah tak ada nyawa dah tu dah. Tapi boleh istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi bila sampai di leher ni, kita tak boleh cakap dah. Tak boleh nak bercakap. Yang dapat berkaruh saja. Kalau kita sebut astagfirullah, astagfirullah, sampai saya tak boleh nak sebut astagfirullah dah. Itu maksud dia. Selagi di dada, bolehlah kita mengucap astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau sampai nyawa di sini, kita tak lihat nak sebut apa dah. Yang ada, mana pintu taubat dah putus, habis dah. Itu sebagai dalil bahawa nyawa tu naik ke atas kan. Naik ke atas. Maka sini dia mengatakan bahawa dua malaikat, kata satu menarik daripada kanan kiri. Mana dua malaikat yang menarik kalau ikut riwayat di sini. 4 orang, satu menghela akan rohnya daripada pihak hadapan yang kanan, satu malaikat menghela akan daripada hadapan yang kiri, dan satu malaikat yang menghela akan daripada pihak kanannya, dan satu malaikat menghela daripada pihak kirinya. Maksud kiri, depan kanan, depan kiri, kiri sini. Mana ompek lah. Ompek malaikat nak tarik nyawa tu. Daripada sebelah kanan betul, hadapan kanan, hadapan kiri, dan kiri betul. Kalau ikut riwayat ni, ompek malaikat menarik roh tu kan. Bayanglah bagaimana keadaan roh tu macam mana. Kalau riwayat mengatakan 4 orang malaikat ni menghelakkan daripada pihak kirinya, telah menyebut akan dia oleh Imam Al-Ghazali. Ulama yang masyhur lagi, telah menyebut akan dia Imam Al-Ghazali berkata, dan terkadang keberatan lidah mayat itu. Betul tak? Betul, terkadang keluar keberatan dan terkadang keberatan lidah mayat itu. Bermula mereka menghela oleh mereka itu kan ruhnya daripada segala apa tu? Segala tepi kata. Ruas segala apa ni tak dapat. Ruas anak jari. Mana segala ruas ni mana? Roh itu akan ditarik. Bermaksud daripada segala ruas jari. Mana maksud bahawa nyawa kita ini berada pada segenap tubuh badan kita kan. Nyawa kita berada pada segenap tubuh badan. Nak tarik itu nyawa tu. Daripada sendi ke sendi kan. Bermaksud nyawa kita belum pernah ditarik dah. Semenjak kita hidup, nyawa kita belum pernah ditarik kan. Sampai sekarang dia akan tarik nyawa tu kan. Daripada setiap sendi dan sendi, kata sini. Ruas anak jari dan segala hujung jari dan nafas, serta demikian itu terhela ia akan sebagai hela air daripada bejana jika adalah ia berbahagia. Mana kalau orang tu orang mukmin, macam diambil air daripada bejana. Mana bejana ni bokeh lah. Macam mana nak ambil air daripada bokeh? Sondang kan, tarik air tu kan. Mudah, mana mudahnya roh tu keluar, macam mana kita mengeluarkan air daripada bejana kan. Itu mudahlah, nak keluarkan air daripada bejana mudah air. Kalau tarik apa, nak tarik kulit kambing nak tarik, tak tertarik dah. Macam kita nak ulit kulit lambu kan, dapat tarik je dah. Susah. Itu gambaran nak tarik. Ni nak menjadikan orang berbahagia itu umpama dia kata mengambil air daripada bejana. Umpama menghela air daripada bejana. Mengambil air mana? Sondangnya. Nak ambil air. Nak menjadikan begitu mudahnya roh orang mukmin itu keluar. Macam menarik air. Naik air tak ada apa yang menghalang. Kata sini. Mana orang yang dipermudah kerana rohnya keluar, itu umpama menarik air. Kalau yang mudah. Kalau yang susah, itu digambarkan dalam hadis.
bagaimana ruh keluar? Maka dinyatakan bagaimana kalau kambing tu dia lalu dekat pokok yang berduri-duri, kambing biri-biri dia lari pada celah-celah pokok berduri, tersangkut kulit itu. Macam mana seksa kambing itu? Mana kambing tu kalau nak lepas pokok-pokok berduri tu boleh, tapi kulit dia tersangkut dekat duri-duri itu. Macam mana seksanya? Mana kata kambing disiat kulit dia hidup-hidup. Itu gambaran ruh yang susah nak keluar kan. Disebut itu. Maka yang berbahagia dia kata itu umpama menghela air daripada bejana. Jika ada ia berbahagia. Telah berkata ia ini yakni Al-Ghazali, bermula mayat itu menyangka ia bahawa perbuatan itu telah apa tu? Menyangka ia bahawa perutnya itu telah penuhlah ia akan duri. Sikit dia. 9:50. Kita tak ada makan ni. Capai-capai tu balik ya buku kita. Kemudian kata yang pertama, sebulan sekali kelas ni kan. Lepas tu terhadu tidak gaya haji pula. Dia kata Imam mengatakan bermula mayat itu menyangka ia bahawa perutnya itu telah penuhlah ia akan duri. Ada satu pihak pula, ada satu mayat pula, dia merasakan bahawa ketika nak meninggal dunia itu perutnya dipenuhi dengan duri-duri. Okay. Maka menyangka ia bahawa perutnya itu telah penuhlah ia akan duri, dan merasa ia bahawa nafasnya itu keluar ia daripada lubang jarum, dan adalah langitnya itu sesungguhnya bahasa lama bertakui atas bumi. Makna kata dia rasa langit tu menghempap dia dan ia jadi pecik. Jadi pecik dia jadi penyet. Dia rasa dalam perut dia ada duri, itu napih dia macam keluar dari lubang jarum. Bernapih tu payah nak tarik. Macam kita sekarang ni tarik napih tu macam besar rongga tu kan tarik kan. Nanti cuba tarik daripada lubang jarum. Payah nak bernapih payah. Lah tu nak bernapih payah. Itu maksud napas dia umpama keluar daripada lubang jarum, dan ada langit itu, dia rasakan langit tu macam menghempap diri dia. Penyetlah. Maka pecik dia kata. Antara keduanya, macam itulah dia rasakan saat kematian tu macam dia dihempap oleh langit. Insya-Allah. Maka apabila sampai roh itu kepada hatinya, maka keluarlah lidahnya daripada berkata-kata, dan dihimpunkan nafas itu pada dadanya. Kemudian pada demikian itulah bersalahan orang yang mati. Yang mana? Satu, dia menceritakan yang paling mudah, macam air keluar. Kemudian diceritakan di antara yang sangat susah nak mati, sehingga digambarkan ada duri dalam perut dia kan. Macam mana? Kemudian digambarkan lagi nak bernafas pun semakin susah. Dan dia merasakan langit menghempap dia. Kan? Menghempap dia. Jadi itu dia menceritakan di antara dua orang yang sangat mudah roh dia keluar, dengan gambaran orang yang susah roh dia keluar. Hadis tentang gambaran susah roh keluar ni banyak. Kemudian bersalah-salahan di antara itu. Mana ikut derajat kita. Mungkin kita ni taklah semudah air. Mungkin macam tarik apa dia kata. Dia tahu macam lah tarik. Tarik kulit apa ke, kulit ikan ke. Taklah sampai kulit kambing. Kulit kambing ni sorry. Kita keluar macam nak tarik kulit ikan.
Contoh dia ke ikan ni mudah sikit dia. Itulah kesalahan. Jadi mudah-mudahan kita di permudahan kita kematian kita. Dan kita disuruh berdoa, dan boleh berdoa. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkan kita ketika kematian. Boleh berdoa, minta. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu. Allah 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 Sidi Allah 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 Al-Azim Allah Ya Murid Allah